أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم المن والسلوى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Maksudnya, dan kenangkanlah, ingatlah ketika kamu wahai Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang dengan mata kepala kami. Maka kerana itu kamu disambar petir sedang kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu supaya kamu bersyukur. Dan kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir. Dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa. Serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menyanyiai kami sebab kufurkan nikmat itu. Tetapi sebenarnya mereka telah menyanyiai, menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini masih lagi ditujukan kepada kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ramai berkampung di Madinah, yang bertahaluk dengan Nabi SAW. Dia benarkan mereka menjadi rakyat di Madinah. Dia benarkan mereka menganut agama mereka, beramal dengan ajaran agama mereka. Allah Ta'ala menunjukkan ada persamaan dan agama Taurat Islam, Quran Islam, Taurat Islam, supaya Bani Israel menyedari betapa wajibnya mereka beriman pada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mendedahkan kisah kaum Bani Israel yang terdahulu bila mereka menyembah lembu, menyembah patung, dan mereka dihukum oleh Allah Ta'ala sepenuh di antara satu sama lain. Hukuman yang sangat keras kerana mereka tidak syukur bernikmat Allah yang menyelamatkan mereka daripada buruan Fir'aun dengan mukjizat. Ditenggelamkan Fir'aun bukan dengan berperang. Fir'aun berperang sebagaimana Muhammad SAW menghadapi musuh-musuh mereka. Sepatutnya bersyukur pada Allah, tapi mereka tak bersyukur pada Allah. Lepas tu sembah lembu, patung. Allah Ta'ala hukum mereka supaya membunuh di antara satu sama lain. Tikam sama sendiri. Hukuman yang keras. Nabi Musa yang balik daripada Tur Saina bersama dengan pilihan Bani Israel 70 orang yang bermunajat pada Allah. Nabi Musa menerima kitab Taurat, menunjukkan kitab yang wajib mereka beriman. Taurat adalah firman Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendengar kata-kata Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Allah secara langsung, bukan melalui malaikat Jibril. Ini kelebihan Nabi Musa AS yang diberi lebih daripada Nabi-Nabi yang lain, kecuali Nabi Muhammad SAW yang bercakap dengan Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Musa bercakap, mendengar Allah Ta'ala bercakap dengan kalam yang tidak sama dengan makhluk.
Nabi Musa mendengarnya kalam Allah itu. Allah Ta'ala buka hijab. Dan Allah Ta'ala beri kitab Taurat. Luh ditulis pada luh. Papan, batu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah wahai Bani Israel. Apabila kamu berkata, wahai Musa, kami tidak beriman kepadamu malaikat kami dapat melihat Allah dengan terang. Minta nak tengok Allah Ta'ala dengan mata. Nak kelih Allah Ta'ala dengan mata. Ini jahat adab Bani Israel. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sedangkan di atas dunia ni, dengan raja-raja, dengan pembesar-pembesar, nak bertemu ada peraturan-peraturan dia, ada cara dia. Bukan peranggok begitu. Itu di antara sesama manusia. Allah Ta'ala lebih. Kelebihan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Tak boleh nak tengok begitu saja. Allah Ta'ala ni la turikul absar wa huwa yurikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah Ta'ala tidak boleh didapati oleh pandangan mata. Gaib. Wa huwa yurikul absar. Allah Ta'ala nampak. Kita tak nampak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nampak kita. Huwa al-latiful khabir. Allah Ta'ala maha halus lagi maha mengetahui kita. Orang Yahudi tomok harta, tomok ke benda. Tuhan pun nak jadi macam benda juga, nampak cokoh. Ini perangai manusia yang bersifat kebendaan. Allah Ta'ala telah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, adakah kamu tidak melihat? Kamu tak melihat diri kamu sendiri? Diri kamu sendiri kamu tak tengok. Pada kejayaan diri kamu sendiri. Kamu ada jasad dan kamu ada roh. Bagaimana mata kamu dapat melihat? Telinga kamu dapat mendengar. Sekadar cukup tanda mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Kajian-kajian yang terbatas. Sehingga pakar-pakar mata mengatakan orang yang tak terkira banyaknya. Yang kasar boleh dikira, yang halus tak boleh dikira. Banyak orang dalam tubuh kita ni amat berkenaan dengan roh. Katalah ilmu yang Tuhan beri pada kamu wahai manusia sedikit. Kamu dah cakap nak kaji dah. Tak cukup nak kaji. Dengan ilmu yang sedikit yang ada pada kamu, tak cukup kaji. Bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, master, PhD, berapa PhD. Tak habis ilmu itu. Itu ilmu yang Tuhan beri. Satu tu sedikit saja, tak cukup umur kamu. Bagaimana mu nak tanya kamu cukup percaya pada di sana kejadian elektrik. Kita nampak elektrik, dalil dia ada, kipas cahaya ada, tapi tenaga elektrik itu ada. Ada benda yang halus. Dia Tuhan dia. Ara'ait, kau tak tengok manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dia, maka bertuhankan diri dia sendiri, tak bertuhankan Allah SWT. Bila cari tak siapa, berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, pakai diri dia sendiri. Termasuk orang Islam pun. Dia alim, dia ada ilmu, lepas tu dia berasa dia pandai, dia cerdik, jadi syaitan, jadi iblis, jaga-jaga.
Dan sebab itulah kita disuruh ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan tunjuk kita tiap-tiap rakaat sembahyang. Kena minta walau aling bijak macam mana sekalipun. Jangan ilmu kita sedikit sahaja. Mesti kita dengar orang. Zaman sekarang zaman hak tulis dalam internet tu dia kena ada orang. Tak kena. Tu ke, pelawak ke, tak tahu. Bukan. Menjadi fitnah dan bencana yang besar mengaji dengan guru yang tak tahu. Maklumat yang tak tahu di mana sumbernya menyebabkan jadi sesat. Jadi punah, jadi rosak. Dengan sebab itu kena belajar secara asanid, secara riwayah dan dirayah. Riwayah ialah mengikut riwayat-riwayat satu demi satu, macam Bukhari, Muslim, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, macam-macam nama ulama ni dia mengaji secara riwayat. Satu ulama sampai ke Nabi daripada Jibril. Sampai begitu. Dan dirayah secara memahami. Itu halusnya ilmu Islam ni. Bani Israel minta nak tengok Tuhan. Nabi Musa pun minta nak tengok Tuhan. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Walakin anzur ila al-jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Suratul A'raf. Mengisahkan Nabi Musa dengan pemimpin Bani Israel pilihan bermunajat dengan Allah Ta'ala di Gunung Tur Saina. Dekat Gunung Tur Saina, Nabi Musa diselimuti oleh awan. Allah Ta'ala jadikan hijab lindung. Kemudian Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Bila Musa mendengar kata-kata Allah Ta'ala, Nabi Musa kata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku nak tengokmu. Nabi Musa kata. Nabi Musa minta, tunjukkan aku nak tengokmu. Qala lan tarani. Tuhan kata, mu tak boleh tengok aku. Mu tidak boleh tengok aku. Walakin zur ilal jabari. Mu tengok pada gunung tu. Mu tengok pada gunung. Fa in istakharra makanahu fasawfa tarani. Jika sekiranya gunung tu dapat menetap di tempat dia, mu boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala terjelma nur cahaya, bukan Tuhan lagi, cahaya hijab di antara Tuhan dengan Musa alaihi salam. Nur cahaya ja'alahu dakka, gunung Tur Saina sama rata dengan tanah, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa tersemap, pengsan Nabi Musa kerana kehebatan nur itu. Macam mana mu nak minta tengok? Bila Nabi Musa seluar pengsan, Nabi Musa terus bertaubat pada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, aku bertaubat, tak mau minta dah benda macam ni. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dalam surga nanti, dalam surga pada hari kiamat, muka-muka mereka berseri. Mereka boleh melihat Tuhan mereka dengan nyata dan terang. Mengapa tak boleh atas dunia ni? Mengapa? Kerana kita kena sedar, dalam jasad kita ada apa? Ada tahi. Jasad kita ada air kecing. Itu benda-benda yang zahir, najis. Ada tahi, ada air kecing, ada benda-benda yang najis. Dan hati pula ada mari macam-macam perasaan. Macam-macam perasaan dalam hati kita. Bukan molek belaka. Tengah semayang, mengada Allah Ta'ala, ingat sana, ingat sini, ingat sana. Mari riak, mari ni. Terpaksa kena berlawan. Tiap-tiap manusia ada sifat ini. Kena berlawan. Sifat-sifat yang buruk masih ada dalam hati dia, dalam roh dia di atas dunia ini, termasuk dalam jasad dia. Dengan makanan yang dia makan. Makanan dari mana? Ada yang halal, ada yang syubhah, ada macam-macam. Yang halus-halus tak tahu. Tuhan tak suruh kita tanya dengan halus-halus. Tuhan tak suruh kita tanya, boleh beli beras. Tuhan tak suruh tanya.
Berah ni mai daripada mana? Daripada mana berah ni? Baju apa? Tai babi ke tai apa? Tuhan tak suruh tanya begitu. Tuhan halalkan. Kita beli barang kedai, tak wajib kita tanya. Mau beli mana barang ni? Beli mana? Orang ni ambil mana? Ambil mana? Tuhan tak suruh kita usul sampai begitu. Tetapi barang ini ada benda-benda yang lemah. Benda yang lemah, benda yang syubhat, yang di luar pengetahuan di luar pengetahuan kita dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang maha besar, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tidak boleh diri manusia yang penuh dengan benda-benda yang ada dalam jasad dia, sifat yang ada pada diri dia, dengan kelemahan ini nak berdepan kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena faham. Kena faham. Allah Taala maha besar, maha agung, maha suci. Kita ni maha kotor, maha macam-macam ada belaka dalam diri kita. Tak boleh. Maka cukup dengan kita merendah diri di hadapan Allah Taala. Dengan rasa lemah di hadapan Allah Taala, tak mampu nak tengok Allah Taala di atas dunia. Ini kena sedar, kena faham. Kebesaran Allah Taala tak dapat ditanggung oleh makhluk yang ada di alam dunia ini. Disebut dalam hadis kursi, Allah Taala meletakkan hijab di antara dia dengan hamba-hamba dia. Kalau dibuang hijab itu, maka semua makhluk yang dilihat oleh Allah Ta'ala menjadi abu semua, hancur. Ini kebesaran Allah Ta'ala, lain dengan alam akhirat. Alam akhirat Tuhan bangkitkan kita semua dengan jasad mereka yang beriman masuk syurga, yang bersih. Makan anak syurga tak ada berok, tak ada kecing lagi. Yang syurga tak ada berok, tak ada kecing. Tuhan jadikan peluh keluar bauan yang harum, hilang segala kekotoran. Ini adalah syurga. Jasadnya lain, bukan jasad yang ada pada hari ini. Maka layak untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Nabi Bani Israel minta nak tengok Tuhan, maka mereka disambar oleh peti. Dia sambar peti. Allah Taala mengatakan mereka disambar peti dalam keadaan mereka lihat yang kediang tengok yang baru bergelempangan. Bergelempangan. Adakah pengsan, adakah mati? Ada ulama mengatakan mati. Mati dihidupkan semula. Ada ulama mengatakan pengsan. Pengsan macam mati. Selok, kita orang kata. Tapi Quran menyebut mati. Kita pakai Quran. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kamu selepas kamu mati, Tuhan kata. Kamu mati di sambar peti, kami hidupkan kamu semula. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ini untuk disaksikan kepada mereka Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang yang mati. Allah Ta'ala boleh mematikan dan boleh menghidupkan semula. Ditunjuk pada mereka kalau mereka mati. Kalau pengsan pun Allah Ta'ala boleh sedarkan balik. Kita pakai Quran terus, mati itu lebih baik. Nabi Musa alaihi salam, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tersungkur bila melihat gunung tulisan nak hancur lebur. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa dalam peristiwa dia pengsan itu, wahai Tuhanku maha suci engkau, wahai Tuhan, aku bertobat kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang awal beriman, wahai Tuhan. Orang yang awal beriman, yang percaya kepadamu. Itu kisah Bani Israel. Tuhan sebut kisah yang lain. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami payungkan kamu dengan awan. Kami turunkan pada kamu al-manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makalah kamu daripada yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna, dan kami tidak menzalimi kamu. Walakin kanu, dan kamu tidak boleh menzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak boleh menzalimi kami, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Disebut, dia potong cerita ni. Cerita panjang dalam surah yang lain.
bila Allah Ta'ala mewajibkan mereka berjihad untuk pergi ke Palestin supaya berperang dengan kaum Jabbarin. Palestin negeri Ibrahim alaihissalam yang membukanya. Dilahirkan Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, negeri Palestin. Allah Ta'ala suruh Musa memimpin Bani Israel untuk membebaskan Palestin dari kaum Jabbarin, kaum yang terkenal dengan tubuh mereka besar. Allah Ta'ala nak uji mereka. Tubuh kaum ini besar, mereka gagah dan jahat, kasar. Mereka mesti serang kaum ini untuk bebaskan Palestin. Tiba-tiba mereka tak mau pergi. Suruh Nabi Musa pergi dengan Nabi Harun, dengan Tuhan. Tak mau berjihad. Lalu Allah Ta'ala sesakkan mereka. Dalam masa sesak ini, mereka berpusing-pusing di padang pasir Sina. Padang pasir Sina antara Mesir dengan Palestin pada hari ini. Di situlah tempat mereka sesat selama 40 tahun. Dalam masa sesak itu Allah Ta'ala payungkan mereka dengan awan supaya mereka tak panas sangat di padang pasir. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kamu al-manna wassalwa. Ialah sejenis makanan yang turun macam air embun. Macam air embun di waktu pagi, lekat pada daun-daun kayu. Rasanya manis macam air madu. Ini alman. Salwa sejenis burung. Burungnya bukan burung sita, besar macam burung sita, lebih kurangnya. Burung yang ditangkap mudah, yang rasanya sedap. Tuhan turunkan kepada mereka alman. Alman ni ada buku kitab tafsir, tafsir macam-macam. Ada kata cair macam ada madu, ada kata pekak, ada. Ini ulama-ulama yang mengarang kitab di negeri masing-masing, yang tak ada hubungan di zaman itu. Pada hari ini boleh berhubung dengan mudah. Alman masih turun di Iraq, masih turun di sebahagian Iran dan Turki. Ini alman. Di antara sungai Furat dan Dijlah. Kawasan ini turun alman. Sampai hari ini penduduk-penduduk di situ memungut alman. Mereka tadah waktu pagi. Di mana tadah macam air madu lah. Rasanya manis, dicampur dengan tepung pula. Kalau pergi ke Mekah kita tengok dia putih. Putih macam susu. Dipekatkan, dicampur dengan tepung, dicampur dengan kacang. Manis lagi. Kuat manisnya. Ini alman. Itu alman. Hak jual kedai obat tu, obat ni nama alman Melaka tu, mengarut tu. Nak jual obat, nak berlaku ke obat. Getah tu, getah ni macam-macam. Alman, ini ialah alman yang disebut dalam Al-Quranul Karim, yang kita kena faham. Di tafsir alman setiap yang turun dari langit itu ulama-ulama yang tak tahu maklumat. Alman ni masih turun lagi di Iraq. Ada makanan dia, iaitulah yang rasanya manis macam air madu. Dia beri pada Bani Israel. Wassalwa, dan salwa ialah burung. Burung yang lazat rasanya macam burung sita. Tempat kita burung sita. Salwa ni masih banyak di Mesir. Di pasar-pasar Mesir dijual. Tubuh dia beritik. Warna kuning sikit beritik. Sita ni warna merah. Beritik juga. Mungkinlah jenis dia juga, wallahu alam, kita tak tahu. Tuhan turunkan kepada Bani Israel al-manna wassalwa untuk menjadi makanan mereka. Makanan yang lazat, makanan yang bermutu, yang berzat, untuk mereka berjalan di padang pasir. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makalah kamu, wahai Bani Israel, daripada barang-barang yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu, wahai Bani Israel. Walaupun Tuhan hukum mereka sesat selama 40 tahun, Tuhan beri rezeki dengan al-manna was-salwa. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka itu menzalimi kami. Bila mereka tak dengar suruhan kami, Tuhan kata kami suruh berjihad, mereka tak berjihad. Tunggu al-manna, mereka tak ambuh, puah dah alman. Kita akan baca ayat yang kemudian. Mitok timur batang, mitok bawang, mitok sayur, mitok ni, puah dah ni Tuhan.
Ni tak bersyukur pada nikmat Allah. Tak bersyukur pada nikmat Allah. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak menzalimi kami, Tuhan kata. Kami tak ada apa-apa, mereka zalim. Buat zalim diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka itu telah menzalimi diri mereka sendiri. Semua tu mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Minta nak tengok Tuhan, minta macam-macam. Tuhan beri dah nikmat pada mereka, selamatkan mereka, tolong mereka. Tak syukur pada nikmat Allah, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka Tuhan hukumkan mereka di atas dunia sebelum dihukum pada hari akhirat. Sampai hari ini orang Yahudi ni tak syukur di atas nikmat Tuhan. Dengan kekayaan, dengan cerdik, dengan bijak. Cerdik bijak tipu orang. Kekayaan untuk hawa nafsu, untuk tindah orang. Ini perangai Bani Israel. Sampai hari ini mereka menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam.